Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka tersebut. Apabila jenazah mereka mula dilunjurkan dan dibujurkan dalam kubur dan ditutup liang lahat padanya, tiba-tiba keluar daripada mulut mereka sebut, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali di atas dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalaulah aku diberi peluang balik untuk hidup di atas dunia, nescaya aku akan buat balik amalan soleh yang aku tertinggal dahulu, ya Allah. Lalu malaikat jawab padanya, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang kamu sebut, kamu ulang, kamu nak hidup kembali. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati imam, pengerusi dan ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita. Dan syukurnya kepada Allah kerana kita diberi peluang oleh Allah untuk kita membetulkan jalan hidup kita. Masih lagi ada iman dalam jiwa kita dan masih lagi ada kasih sayang Allah pada kita untuk kita datang seketika bercakap tentang satu tajuk yang Rasulullah ajar pada kita supaya kita perbanyakkan cakap tajuk ini. Tajuk yang disebut dalam hadis Rasulullah, aksiru hazimul lazzat. Perbanyakkan kamu menyebut satu benda yang boleh menghancurkan kelazatan hidup kamu. Apa benda yang boleh hancurkan lazatnya hidup kita ni? Tak ada benda yang boleh hancurkan lazat dalam hidup kita ini kecuali Rasulullah jawab, zikrul maut. Sebut tentang mati, kata Rasulullah. Kerana kalau kita perhati dalam hidup ini, manusia ni sentiasa sebut tentang hidup. Jarang manusia nak sebut tentang mati. Kenapa kita diajar supaya sebut tentang mati dalam hidup? Lalu Rasulullah sebut lagi dalam hadis yang lain. Rasulullah sebut itu tanda kamu cerdik. Bila kamu hidup dalam keadaan sentiasa sebut tentang cerita tentang mati, ataupun persiapan kamu untuk mati, ataupun kamu cakap sikit cerita tentang mati, itu tanda kamu cerdik. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, Al-Kayyis. Rasulullah sebut orang yang cerdik, bukan orang yang ada PhD, tidak. Orang cerdik ni bukan orang yang ada doktor, tidak.
Orang cerdik ni bukan orang rumah dia besar, tidak. Orang yang cerdik ni bukan orang yang mempunyai pengaruh yang ramai, tidak. Tetapi orang cerdik ni man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah sebut terus, orang cerdik di kalangan kamu ni, orang yang hidup dia sentiasa mempersiapkan diri dia untuk membanyakkan amalan dia, untuk menyiapkan diri dia menghadap di hadapan Allah nanti. Ini secerdik-cerdik manusia. Wal ajiz, dan orang yang paling bodoh di kalangan kamu, kamu tahu tak siapa? Orang bodoh ni bukan orang yang sepak tin tepi jalan tu, tidak. Orang bodoh ni bukan orang tak ada sijil, tidak. Orang bodoh ni bukan orang yang tak ada harta benda, tidak. Tapi yang bodoh ni siapa? Manittaba'a hawahu. Orang yang hidup melayan hawa nafsunya. Bukan sekadar dia melayan hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah. Orang tanya pada dia, kamu tak siap ke untuk mati? Tak, dia sebut. Habis tu kalau kamu mati, tak apa, orang tolong kebumikan, sebut. Lepas tu kalau masuk dalam kubur nanti, kamu tak takut ke dengan mati? Takut, disebut. Habis tu macam mana dengan mati? Kalau kamu mati dalam keadaan kamu tak solat, dalam keadaan kamu tak tutup aurat ni, aku harap Allah maha pemurah dan penyayanglah dengan aku, disebut. Hidup dia sentiasa letak angan-angan dia kepada Allah. Rasulullah larang benda yang demikian. Hidup kita ni hidup yang mesti jelas. Jelas untuk apa dia jelas kita ni? Jelas supaya kita ni sentiasa dalam keadaan yang tepat perjalanan hidup kita. Sehingga kan Allah tegur dalam Quran, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dekat dah saat manusia ni nak dihisap hitungan amalan dia, tapi dia masih lagi fi ghaflatin mu'ridun. Dalam keadaan ghaflatin, dalam keadaan sibuk dia kelekaan dan juga berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, depan kita ni ada satu masa yang penting dalam hidup kita, yang perlu kita lalui. Ada satu saat yang kita akan tergamam dalam hidup kita, yang kita akan jumpa dalam hidup kita. Saat genting tu saat apa dia? Saat yang disebut dengan sakaratul maut. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan hidup dalam hidup seseorang, yang sentiasa disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sakaratun azim. Sakarat ni satu benda yang menggemparkan hidup kami. Satu benda yang mengejutkan dalam hidup kami. Tak pernah kamu akan lalui satu masa yang kamu lihat satu suasana yang lebih genting dan getir selain daripada sakarat dalam hidup kami. Kenapa sakarat ini menjadi besar? Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa tegur sahabat-sahabat. Waktu mana sahabat-sahabat dalam keadaan ketawa yang berdekah-dekah, Rasulullah tengok sahabat-sahabat suka ketawa ni, Rasulullah turun daripada kenderaan dia, daripada tunggangan dia. Rasulullah pergi tegur sahabat tersebut. Rasulullah tengok sahabat dalam keadaan ketawa, Rasulullah tegur terus. Lau antum ta'lamuna ma alimni. Kalau kamu tahu apa benda yang aku tahu, la bakaitum kathiran wa la dhahaqqun qalila. Nescaya kamu banyak menangis daripada kamu ketawa yang banyak. Rasulullah tegur sahabat-sahabat. Nak suruh dalam hidup kita ni, ada benda yang kamu kena bersiap. Kenapa kita kena bersiap? Kerana perjalanan hidup ini tidak sekadar untuk dunia, tidak. Dalam hidup kita ni, kita kena faham, kita akan ada lebih kurang 5 alam yang perlu kita lalui. 5 alam ni, alam apa yang perlu kita lalui dalam hidup kita ni? Yang pertama, alam kandungan ibu. Alam ini alam yang sudah berakhir dalam hidup kita, dan kita tak akan pulang balik pada alam tersebut. Alam kedua, alam yang kita berada sekarang. Alam yang kita berada sekarang ni dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam kedua ni, ada lagi ke alam lepas pada ni? Ada. Alam apa dia? Alam barzakh.
Alam yang kita akan sampai sekejap lagi. Siapa dahulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu. Kena hidup ke alam barzakh? Ya, kena hidup. Waktu mana kita mula diturunkan, alam barzakh ni bermula bila? Saat yang kita akan lalui. Saat di waktu mana, ulama-ulama sebut, waktu mana kita hidup di atas dunia ni lagi, kemudian sampailah kita masuk ke dalam lubang kubur. Masa tu dipanggil masa alam barzakh, yang kita akan lalui dalam hidup kita. Waktu mana berlakunya barzakh ini? Waktu mana, saat mana kamu mula dibukakan hijab mata. Bila hijab mata kita mula dibuka, tangan tak bergerak, kaki kita tak bergerak, kata-kata kita tak keluar, kemudian dalam badan kita ni kita dah tak berfungsi semua dah. Kita mula nampak malaikat muka dan malaikat Israel mula berdiri depan muka kita. Kita nampak doyon-doyon malaikat turun. Malaikat turun dan berdiri sepanjang sejauh mata memandang. Malaikat sedang berdiri. Masa tu dipanggil bermulanya masa alam yang ketiga, dipanggil alam barzakh. Alam yang jauh lebih panjang daripada alam kehidupan dunia ini. Lepas pada hidup di alam barzakh, hidup lagi ke alam lepas tersebut, hidup. Alam mana lagi yang kita kena hidup? Alam yang keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik, bangun balik kita daripada mahsyar Allah. Bila bangun, masing-masing sibuk tanya, man ba'atsana min marqadina. Siapa yang bangunkan kita daripada tempat tidur kita? Bangun je, masing-masing tanya terus. Kemudian dengar satu jawapan, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Teringat balik, oh dulu pernah dengar kuliah ni, cerita bab mati ni. Dulu, ya ada orang dah bagi tahu dah kena bangun balik. Bangun-bangun, semua bangun tersebut. Bila bangun saja, turun malaikat. Mula malaikat kepung, manusia dan juga jin. Dalam hadis Rasulullah sebut, seramai lebih kurang 11 saf yang akan kepung kita. Sebelah pasukan malaikat ni mula kepung saja manusia. Lepas pada kepung manusia dan juga jin, lalu dicabar manusia dan jin. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang rasa nak lari hari ni, cuba lari sekali. Lari sekali, aku nak tengok kamu lagi. Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lari di waktu itu kecuali yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas mana kita hidup di alam yang keempat ni, berakhir lagi kah? Berakhirkah perjalanan hidup? Tak. Ada lagi satu lagi alam yang besar. Alam yang besar dipanggil alam sa'idun aw saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Sampai pada alam syurga, alam neraka, bila sebut syurga, lalu Allah Subhanahu wa taala sebut terus dalam Quran, khalidina fiha abada. Kekal kamu sampai bila-bila dalam syurga tersebut. Bila sebut saja neraka, khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam neraka sampai bila-bila. Para hadirin sekalian, lima alam yang kita sebut ni, alam yang kita berada sekarang ni merupakan alam yang paling penting. Alam yang dipanggil alam yang paling, jangan sekali-kali kita tertinggal dan tertewas dengan alam ini. Kenapa? Kerana nak lalu di alam ke depan nanti, betul jalan kat sini, betul lah di sana nanti. Tak betul jalan di sini, bengkok-bengkoklah di sana nanti. Jalan perjalanan hidup. Sehingga kan tiap-tiap kali mana kita hidup, tiap kali mana kita salat, mulut kita kena baca doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Peliknya, jalan yang lurus kena bimbing kan? Kalau kita tanya sikit lagi, jalan yang lurus ni kena bimbing kan? Patutnya bimbinglah. Jalan yang bengkang-bengkok itulah kena bimbing. Tapi jalan yang lurus ni, jalan yang lurus, tak perlu dibimbing. Tak. Jalan yang lurus ni kena bimbing. Kenapa kena bimbing jalan yang lurus? Kerana ramai orang yang terseleweng. Hidup di jalan ini, di jalan agama ni, lari. Perjalanan hidup. Lari kerana apa dia? Kerana larinya terhadap dunia ini.
Ramai manusia terperangkap dengan dunia. Ramai mana di kalangan kita, bila menghadap depan Allah, start daripada nak masuk alam barzakh, mula terkejut dan tergamam. Tak bercadang dan tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Kalau kita jawab terhadap pertanyaan di kalangan umat, dia tanya soalan yang ditanya pada malam ini, bersediakah kita masuk ke alam barzakh? Kita jawab, ramai yang tak bersedia. Orang kita tak bersedia pun. Bukti tak bersedia, bukti kita tak bersedia kat mana? Ramai mana di kalangan kita, bila malaikat mula berdiri di hadapan muka dia, malaikat mula sebut pada dia, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar tersebut, Allah rakam terus. Kebanyakan mulut manusia ni, dia sebut apa dia pada Allah? Sebut daripada mulut dia, dia sebut pada malaikat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Malaikat, boleh tak bagi tahu pada Allah sekejap? Jangan bagi mati lagi. Jangan bagi mati lagi malaikat. Kenapa jangan bagi mati ni? Fa asaddaqa, saya nak bersedekah di jalan Allah. Ni harta-harta yang ada ni, saya tak sempat nak bersedekah malaikat. Saya nak bersedekah sekarang. Wa akum minas salihin, dan saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah ajal bila sampai masa pada seseorang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa. Kalau sekiranya kamu tangguh lagi kematian kamu, kamu ulang sama je perangai dalam hidup kamu tersebut. Malaikat jawab, Allah dah bagi tahu dah. Menandakan apa dia? Ada di kalangan kita jadi golongan yang pertama ni, orang yang hidup dalam keadaan tak bersiap menghadap depan Allah. Golongan ini golongan yang bahaya. Siapa golongan yang pertama ni? Yang kebanyakan di kalangan kita yang tak bersiap. Saya nak sebut sikit lagi. Jangan kita masuk dalam kumpulan ini. Tak bersiapnya orang kita ni, tak bersiap lagi dalam hidup kita ni, bila malaikat mula masuk dalam tu badan, masuk saja terus ke hujung kaki. Terus ke hujung kaki tu, bila mula ditarik, bila sampai di hujung kaki, malaikat datang, malaikat istihar. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Sampai dah masa sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Ni benar dah. Cerita mati ni betul dah sekarang. Waja'at sakratul maut bil haqq. Datang dah masa sakaratul maut yang penuh kebenaran. Dzalika ma kunta minhu tahid. Inilah masa yang kamu seringkali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Kamu nak lari sekarang? Cuba kamu lari sekarang. Dzalika ma kunta minhu tahid. Bila sebut saja begitu, malaikat panggil, wahai roh, sila keluar daripada jasad. Bila keluar daripada jasad ni, lari bertempiaran ruh orang yang hidup dalam keadaan melakukan maksiat pada Allah. Orang yang tak bersiap menghadap depan Allah, lari ni. Imam Qurtubi kata, teruk tak teruknya lari itu, sehingga kan nampak merah kemerahan di liang-liang roma mereka. Tak nak keluar. Roh ni tak nak keluar. Bila tak nak keluar, dalam keadaan tak nak keluar tu, mula dia rentak tarik. Tarik tu, dia pegang pada daging-daging. Bila dia pegang pada daging ni, sakit tak boleh cerita. Rasulullah cerita, orang mukmin yang paling ringan sekali sakit saat sakaratul maut yang berlaku. Rasulullah kata sakit tu, dia tanya pada Rasulullah, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan tengkuk kamu dilibas dengan 300 libasan mata pedang. Rasulullah ditanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat mana orang mukmin ini, roh dia ditarik, dia gentak naik ini ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri. Campak ke pohon yang berduri, melekat di pohon tersebut. Bila melekat di pohon tersebut, malaikat gentak turun ke bawah. Tersiap daging-daging kamu. Sakit tak boleh nak cerita. Bila baca hadis-hadis, tuan-tuan rajin sikit baca dalam kitab-kitab, cerita tentang sakaratul maut,
Kita menangis keluar mata saja tu kita. Dalam kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi. Dia tanya lagi Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah?" Rasulullah sebut, "Kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu." Ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu, waktu mana dia melahir nak meneran keluar zuriat ni, dia rasa sakit yang amat sangat. Sakit itu, kalau kita pegang tangan dia rapat tangan dia tu, sakit yang sungguh-sungguh. Kita tengok peluh atas dahi dia. Bibir dia tu mengetak sakit. Waktu mana dia nak melahirkan zuriat. Keluar urat-urat di muka dia ni. Rasulullah kata, tu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Dia tanya lagi Rasulullah, bagaimana sakit saat itu Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan badan kamu disiat. Kulit kamu ni dikoyak. Dalam keadaan ditarik di atas bara api yang panas. Ditarik di atas kapas yang basah. Bunyi. Sakit tak boleh nak sebut. Imam Ghazali dalam kitab dia sebut, sakit tak sakit saat itu, sehingga kan lidah ni mengisuk masuk ke dalam. Sakitnya saat tersebut tak boleh nak sebut. Mata ni tak nampak siapa yang depan kawasan kita. Tangan kita ni tak tahu bagaimana. Kita tak tahu apa. Sakit yang amat sangat. Imam Ghazali kata dalam kitab dia, sakit tak sakitnya saat tersebut hingga bunyi bunyi. Sakitnya saat mana ditarik roh ini keluar daripada jasad itu sendiri. Sakit Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin. Ibu kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila diceritakan tentang Rasulullah, aku tengok Rasulullah sakarat, aku tak fikir aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok Rasulullah tu, bila dia tarik roh dia tu, naik tu, tangan Rasulullah tergerak sendiri. Tangan Rasulullah tu tergerak tangan Rasulullah. Cari bekas air. Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tengok Rasulullah, tangan Rasulullah tu macam mencari sesuatu tu. Aku ambil bekas air, aku letak dekat dengan tangan dia. Dia pun letak tangan dia, letak dalam bekas air tu. Dia ambil tangan dia sapu muka dia ni. Rasulullah sapu muka Rasulullah. Rasulullah sebut, "La ilaha illa anta, Allahumma a'inni ala sakaratil maut." Tidak ada Tuhan melainkan kamu, ya Allah. Ya Allah, bantulah aku saat mana aku melalui sakaratul maut ini, ya Allah. Sakit. Bila tarik ujung kaki tu, yang jadi masalahnya, kebanyakan manusia ni, bila tarik saja, syaitan mengganggu. Syaitan ganggu kita. Ganggu di hujung kaki kita, syaitan ganggu. Syaitan sebut, jangan taubat ya, jangan taubat. Jangan taubat, tak mati lagi ni, tak mati lagi. Jangan taubat bro, relax bro. Tak mati lagi ni bro. Baru tarik, baru di hujung kaki ni. Kalau kamu taubat, syaitan sebut, kalau kamu taubat, roh kamu cepat keluar daripada jasad kamu. Namun jangan taubat ni. Ramai orang kita ni teragak-agak. Nak sebut tak bersedia ni, tak sedianya kita ni teragak-agak. Mati ke tak mati ni? Mati ke tak mati ni? Dah kuliah tak pernah dengar. Majlis ilmu tak pernah hadir. Dalam hidup ni tak pernah duduk dengan orang saleh. Tak tahu mati ke tak mati ni. Macam orang nak melahirkan anak kan. Orang yang tak pernah melahirkan anak, bila dia rasa sakit sikit, dia kata, ni nak macam nak beranak ni. Padahal tak ada jalan keluar lagi pun. Dia yang rasa macam betul dah dia nak beranak. Syaitan ni ganggu dia. Ganggu ni, jahat tak jahatnya syaitan ni. Ganggu tu dia sebut, jangan taubatlah. Kamu rasa sikit ke ni? Ni baru gangguan. Dan disebut dalam kitab yang lain, orang yang dia tak bersedia menghadap depan Allah, saat itu dia rasa bagaikan dia baru memimpi. Mimpi dia. Aku ni mati ke nak hidup lagi ni? Aku ni macam mimpi dia. Dia rasa mimpi, tapi dia rasa sakit. Tu badan dia sakit, keliru dia. Hidup ke tak hidup ni? Mati ke tak mati ni? Bila tarik lagi sampai ke lutut. Roh ni tarik sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut ni, masuk kumpulan yang kedua malaikat.
Masuk dalam toilet dia. Tarik daripada lutut dia ni. Tarik sampai ke pusat dia. Rentak sampai ke pusat. Zup naik sampai ke pusat. Sejuk di pusat. Bila sejuk di pusat ni, sejuk ni disebut dalam kita amat sejuk sungguh. Macam tangan kita, kita masuk dalam ais batu, kemudian kita biar lebih kurang sejam. Tangan kita dalam bekas ais batu ni. Rasa kita ni, rasa tak rasa apa-apa dah tu ada. Sejuk yang amat sangat. Bila sejuk tu, tiba-tiba di pusat kita ni diturun balik. Roh ni turun balik. Turun sikit demi sedikit. Turun semula ke bawah. Bila turun ke bawah, syaitan pun sebut. Aku dah kata dah tak mati, tak mati. Aku sebut dah tak mati. Manusia ni degil dan tolol. Degil dan tolol tu dia percaya pada syaitan. Kenapa dia percaya pada syaitan? Dia hidup pun dia percaya pada syaitan. Dia nak mati lagi dia percaya pada syaitan. Syaitan ni menyamar. Menyamar di saat ni. Tak mati, tak mati. Aku ni tolong kamu. Tak mati ni. Tengah turun. Tengah turun sampai ke bawah ni. Tiba-tiba mendadak naik. Zup naik. Rup naik sampai ke halkum terus. Zap sampai di halkum. Bila sampai di halkum, terkeluar mulut dia sebut. Mulut ni sebut terus. Dia sebut dan Allah rakam dalam Quran. Dia sebut mulut dia apa dia? Qala inni tubtul an. Ya Allah, sekarang aku taubatlah ya Allah. Baru sampai di halkum ni, baru dia sebut qala inni tubtul an. Sekarang aku taubat ya Allah. Kalau kamu taubat, waktu mana hujung kaki tu Allah terima lagi taubat kamu. Kalau kamu taubat, waktu mana sampai ke lutut, Allah terima lagi taubat kamu. Kalau kamu taubat, waktu mana sampai di pinggang kamu tu, Allah terima lagi taubat kamu. Tapi degilnya dalam hidup ni, bila sampai di halkum, zup sampai di halkum, tiba-tiba keluar daripada mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Mereka jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat bagi siapa-siapa yang roh dia sampai di halkum, tiba-tiba dia baru sebut mulut dia, sekarang saya taubatlah ya Allah. Maknanya tak bersiap dalam hidup kita. Bila sampai di halkum ni, malaikat tanya terus, kalla, jangan begitu hidup ni. Idza balagatit taraqi, ketika mana roh kamu direntak sampai di halkum, ditarik sampai di halkum, wa qila man raq, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Roh kamu tadi bila naik tadi, ada orang bagi tahu, ada syaitan yang bagi tahu, diturun balik. Wa qila man raq, siapa yang boleh turunkan balik sekarang? Wa dhanna annahu al-firaq, baru dia perasan, mati dah aku ya Allah. Mati dah aku ya Allah. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bis-saq, mata ni terbeliak, pandang kanan pandang kiri, habis mati dah aku ya Allah. Mati dah aku ya Allah. Bila begitu, orang mukmin mulut dia sebut terus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ni lah insya-Allah. Kita ni biar sampai di halqah ni boleh sebut terus, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan sampai tak boleh sebut. Bila roh sampai di halqah, ada orang bila sampai di halqah tak boleh sebut. Dia nak sebut tak boleh. Nak sebut tak boleh ni, bunyi satu benda yang patah. Kak, benda yang patah. Kak, sebut, naik. Roh ni naik terus. Naik, sampai di mata dia, pum, tersembur terus. Bang busuk, sebusuk-busuknya. Dalam hadis Rasulullah kata, bang busuk. Semua makhluk atas dunia ni bang busuk. Kecuali yang tak bang ialah jin dan juga manusia sahaja. Dalam satu riwayat sebut, bila roh orang mukmin keluar, bang wangi, semerbak bang wangi. Bang seluruh makhluk ni bang, kecuali jin dan juga manusia je tak bang. Masuk dalam bekas. Bila masuk tu, malaikat sambut masuk dalam bekas yang warna hitam, na'udzubillah min dzalik, yang tak bersiap menghadap depan Allah ni. Masuk je, tutup tersebut, dalam keadaan bau busuk tersebut, bau naik. Malaikat bau naik.
Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapa ni? Bang busuk macam ni. Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Roh fulan bin fulan. Roh fulanah binti fulan. Sebut saja gitu, penjaga langit yang pertama kata, celakalah roh ni. Hidup dalam keadaan jahat. Mati dalam keadaan jahat. Mula sumpah sana. Naik langit yang kedua, Rasulullah sebut naik langit yang tiga, sampai menghadap depan Allah. Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Sebut neraka sijin tu turun terus. Turun terus roh. Diri di hujung kepala masing-masing. Kita mula nampak siapa datang nak mandi jenazah kita. Kita mula rasa orang buka butang baju kita ni. Kita mula rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita rasa saat mana orang mandi jenazah kita. Bila orang mandi jenazah kita tu, kita sebut pada pemandi jenazah. Perlahan-perlahan sikit. Sakit mati tadi tak habis lagi. Sakit. Badan ni bagaikan melecur seluruh tu badan. Sebut pada pemandi jenazah. Dalam hadis Rasulullah sebut begitu. Dia sebut pada orang mandi jenazah. Orang mandi jenazah ni tak dengar. Kalau orang mandi jenazah ni dengar, terloncat dia tak dengar. Tak mandi jenazah dia. Bila dia sebut perlahan-perlahan, jangan kasar sangat. Kita rasa bila orang kebuk kapan jenazah kita, siap kapan jenazah, boleh rasa orang usung jenazah kita letak atas kanda. Kita boleh bilang berapa orang nak datang semayang jenazah kita. Kita nampak semua. Nampak ni. Bila nampak saja orang usung keluar daripada rumah kita, bila sampai ke kubur, letak saja di kubur tu, berdiri dah dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan dalam kubur tu, bersiap untuk memulakan pertanyaan di alam barzakh yang disebut dengan alam yang kita akan lalui sekejap lagi. Bila turun jenazah, orang usung jenazah itu turun tu belum sampai ke bawah lagi. Malam hamba dah sebut dah semalam dalam kuliah malam, belum turun jenazah tu, turun saja jenazah sebut dalam hadis Rasulullah sebut, pom terus kena dah orang tengah sambut tu. Bila tengah sambut tu, berlaku dah himpitan kubur. Himpitan kubur bukan yang disebut dengan azab kubur. Turun saja jenazah ni, pom terus. Rasulullah sebut belum sampai ke bumi lagi, berlaku himpitan, dipanggil ad-dagat. Ad-dagat maksudnya himpitan kubur yang berlaku di kalangan setiap mereka yang menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sebut tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Semua kita ni kena. Cuma kuat ataupun ringan saja yang kena. Ada orang kena kuat. Sa'ad bin Mu'az kena sekali. Rasulullah kata aku ditunjukkan oleh Allah, Sa'ad bin Mu'az kena sekali, pum sekali tu menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'az, bila tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena? Sahabat Rasulullah yang Rasulullah sayang pada dia, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Waktu mana dia meninggal, dia gugur syahid ni, menangis para malaikat Allah. Malaikat menangis. Nak sebutnya sedih dengan kewafatan Sa'ad bin Mu'az. Waktu mana jenazah dia diusung, malaikat iringi jenazah Sa'ad bin Mu'az seramai 70,000 orang para malaikat Allah. Bila turun jenazah dia dalam kubur, kena sekali, pum sekali. Pum sekali tersebut, jadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Ditanya pada keluarga Sa'ad, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Katanya keluarga Sa'ad, kami tanya Rasulullah, kenapa Sa'ad kena? Katanya Rasulullah sebut pada kami, Sa'ad pernah pulang sekali daripada permusafiran. Bila dia balik daripada dia musafir, dia balik dan musafir dia, tiba-tiba dia kencing sambil berdiri. Dia kencing sambil berdiri. Dia buang air ni sambil berdiri. Kerana sebab tersebutlah dia kena himpitan kubur sekali dalam hidup. Kencing sambil berdiri sekali je. Kita ni berapa kali dah kita kencing sambil berdiri? Yang kena kencing banyak kali lagi. Nak sebutnya yang kencing sambil berdiri itu satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila Rasulullah sahabat-sahabat tengok, dia kebumikan jenazah anak perempuan dia, 2 orang.
Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Zainab. Dua-dua berubah wajah Rasulullah. Berubah wajah Rasulullah. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berubah. Dia ambil jenazah anak dia tu, berubah wajah. Rasulullah letak jenazah dia tu, jenazah anak tu, Rasulullah bingkah bangun. Rasulullah kata ambil tanah. Sahabat-sahabat ambil tanah. Rasulullah kepal tanah tu. Rasulullah genggam tanah. Rasulullah baca pada tanah sebut, minha khalaqnakum. Daripada tanah kamu diciptakan oleh Allah. Rasulullah letak bawah pipi anak perempuan ni. Rasulullah ambil lagi tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepal lagi tanah tu. Rasulullah baca, wa fiha nu'idukum. Pada tanah kamu dikembalikan balik. Rasulullah ambil tanah tu, Rasulullah letak di antara tangan kanan dan tangan kiri. Rasulullah ambil lagi tanah. Rasulullah kepal lagi tanah tu. Rasulullah baca lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah ni juga kamu akan dibangkitkan balik di akhirat nanti. Rasulullah baca, Rasulullah hembus pada tanah tu tiga kali. Rasulullah letak di hujung kaki. Rasulullah naik ke atas. Bila Rasulullah naik ke atas, sahabat-sahabat tegur Rasulullah. Rasulullah, 2 kali kami tengok Rasulullah. Kamu kebumikan jenazah anak perempuan kamu. Dua-dua berubah air muka kamu. Dan dua-dua kamu ambil tanah, kamu kepal. Kemudian kamu letak di bawah pipi dia. Kamu letak, kami perhati kamu letak di tangan mereka. Kemudian kamu letak di hujung kaki dia. Kenapa Rasulullah? Rasulullah kata, aku diperlihatkan oleh Allah saat mana anak perempuan aku kena himpitan kubur, kata Rasulullah. Bila aku tengok, aku tak sampai hati, kata Rasulullah. Anak perempuan, Rasulullah ni rapat dengan anak perempuan. Bila Rasulullah sebut aku tak sampai hati, berubah wajah aku ni. Aku ambil tanah tu, aku genggam tanah, aku baca doa. Nak suruh ringan himpitan kubur yang berlaku ini semua. Ni beruntung anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutnya gambaran himpitan kubur. Letak je jenazah kita tu. Bila hadap je muka ke kiblat, keluar terus. Mulut ni, bila tutup saja dia lahat, bunyi tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun tersebut. Tiba-tiba Allah rakam. Mulut manusia yang sedang terbaring tu, dia sebut terus pada Allah. Qala rabbirji'un. Ya Allah, bagilah peluang untuk nak hidup balik, ya Allah. Orang dalam kubur tu, bila ayah-ayah, ibu-ibu turunkan jenazah, kita turunkan jenazah orang yang meninggal dunia dalam kubur tersebut. Bila diturunkan jenazah ni saja, dalam keadaan demikian, penjaga yang turunkan jenazah keningan. Tutup saja liang lahat tu, kebanyakan mulut sebut, qala rabbirji'un. Ya Allah, bagilah peluang nak hidup balik, ya Allah. Kenapa nak hidup balik? Qala rabbirji'un. Nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Saya nak buat balik amalan soleh, ya Allah. Tak dan. Hidup atas dunia dahulu tak sempat nak buat amalan soleh. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu, ya Allah. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut. Mulut je. Mulut je sebut. Mulut je sembang kencang dia panggil. Cakap besar je mulut kamu ni. Nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzakh sampai dibangkitkan balik di hadapan Allah. Ulama-ulama tanya. Ulama-ulama tanya, kenapa yang nak hidup balik ni? Dalam hadis Rasulullah cerita, orang mukmin kan, bila dia meninggal dunia, start daripada nak keluar roh tu, nak keluar roh ni, malaikat sebut ni di telinga, malaikat umum, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Orang mukmin ni, Allah start daripada sini lagi. Kalau kita dengar kalimah ni, tanda kita ahli syurga Allah SWT. Belum sampai di sini, malaikat diri itu, malaikat bagi salam. Assalamualaikum. Malaikat bagi salam. Salam sejahtera ke atas kami. Wahai anak Adam, aku cari. Bila umum saja, ruah-ruah ni pun bagi salam terus. Ruah-ruah kita ni bagi salam terus. Assalamualaikum. Mati ya kita. Bagi salam. Di antara semua ruah-ruah sendi-sendi kita ni, mula bagi salam. Kita pisah sekarang. Kita berjumpa di akhirat nanti. Semua bagi salam. Naik saja.
Bila sebut wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i. Balik ila radiyatan mardiyah. Balik pada keredaan Allah. Roh ni kumpul hujung kaki. Lembut je hujung kaki. Dalam keadaan lembut tu Rasulullah kata macam minyak tak campur dengan air. Dia kumpul begitu, tarik naik. Naik tu sakit dah, Allah saja yang tahu. Sakit di saat naik saja, naik sampai di pinggang ni. Bila naik saja, malaikat mula sebut. Malaikat sebut Allah taqafu. Jangan takut jangan takut. Jangan takut. Malaikat sebut Allah taqafu wala tahzanu. Jangan sedih, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira pada kamu, syurga Allah yang tersedia untuk diri kamu. Bila mereka sebut begitu tu, kita tengok atas dahi dia ni peluh atas dahi. Orang mukmin ni dia jadi peluh atas dahi. Kalau kita tengok orang yang dia peluh atas dahi saat mana dekat menghadap depan Allah, tanda syurga Allah telah tersedia untuk dia. Kadang-kadang dalam hadis lain Rasulullah sebut kembang kempis hidung dia. Hidung ni jadi kembang kempis. Dalam riwayat yang lain kata air mata dia keluar. Air mata dia keluar. Saat mana naik saja roh dia ni tertekan kat bawah tu, najis sikit dia keluar daripada badan dia. Najis ni tak banyak. Naik saja roh sampai di halqum, mulut dia ni terkeluar terus sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Keluar tenang je. Keluar tu dalam keadaan lembut je keluar roh tersebut, masuk dalam bekas yang baik, yang indah, bau wangi, naik menghadap depan Allah. Allah sebut tentukan dia dalam syurga Illiyin. Sebut syurga Illiyin, turun terus roh ni, diri di hujung kepala. Bila diri di hujung kepala, kita nampak bila orang lambatkan jenazah kita ni, kita sebut lambat lagi ke, tak sabar aku nak masuk syurga. Cepat sikit. Semua roh-roh mukmin dia akan sebut cepat kan. Jangan lambat, aku tak sabar nak berada dalam syurga Allah. Kemudian dibawa kita masuk dalam kubur, berlaku himpitan kubur. Kemudian bila tutup saja dia lahak kita ni, datang diri depan kita ni malaikat munkar dan nakir. Bila malaikat munkar dan nakir diri saja, dia mula halau solat, halau zakat, halau semua. Dia mula tanya, ma rabbuka? Ma rabbuka? Orang mukmin ni nganga mulut. Dalam hadis Rasulullah kata tenganga mulut. Bila nganga mulut tu, dia terkejut. Ada yang boleh jawab terus, ada yang dia nganga dulu. Malaikat ulang lagi, ma rabbuka? Kali yang kedua, ma rabbuka? Dia nak jawab tu bunyi kak. Dalam hadis Rasulullah kak kata Rasulullah. Kak. Waktu mana dia nak sebut tu kak. Bila tanya kali yang ketiga, ma rabbuka? Ma rabbuka? Mulut dia sebut terus Allahu Rabbi. Dia jawab, ya Allahu Rabbi. Kubur tu jadi terbuka terus. Kubur ni Rasulullah kata terbuka. Kubur ni mula luas. Tanya lagi, wa ma nabiyuka? Wa ma dinuka? Wa ma qiblatuka? Wa ma ikhwanuka? Bila tanya saja soalan demikian, tanya soalan, dia jawab. Ada orang ditanya 2 soalan. Ada orang ditanya 1 soalan. Ada orang yang ditanya 5 soalan. Tanya dia jawab. Kubur ni jadi lapang. Jadi besar kubur. Kubur ni jadi luas saja, berubah menjadi warna hijau. Kubur berubah menjadi warna hijau. Kemudian tumbuh rumput-rumput. Rumput-rumput mula tumbuh. Ni orang mukmin. Dalam hadis Rasulullah sebut demikian. Bila tumbuh saja rumput-rumput ni, naik saja rumput bawang, semerbak bawang raihan daripada syurga Allah. Malaikat pegang jenazah kita ni, mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Bila jenazah tu ditarik, sandar di dinding. Bila sandar di dinding kubur ni, meluruk kain kapan ni turun. Mati dah aku ya Allah. Malaikat pun cuit. Allah tanya kamu, wahai hamba Allah. Allah tanya kamu, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak? Dia tengok malaikat pula. Malaikat tunjuk. Tengok tu, matahari sedang tenggelam. Matahari sedang tenggelam hari pertama di barzah. Dia berkawan. Malaikat, aku tak solat asar lagi disebut. Asar, tak solat lagi disebut. Teringat, hidup ni lama dah solat. Bila hidup ni sentiasa solat. Teringat bagi tahu pada malaikat. Tak teringat nak jawab lagi malaikat.
malaikat. Malaikat tanya ni. Malaikat tanya, nak hidup balik ke? Dia jawab, aku tak solat lagi malaikat. Tak solat ni. Malaikat kata, la salat laka. Tak ada dah solat untuk kamu. Wala siyam laka. Tak ada dah puasa untuk kamu. Walakin numu kal arusa. Tapi tidurlah bagaikan malam pengantin baru untuk di kamu. Malaikat tanya balik dia. Allah tanya, nak hidup balik tak? Semua orang mukmin jawab, tak nak. Tak nak hidup. Tak ada seorang pun orang yang mati, orang mukmin kata nak hidup balik. Tak ada kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid, dia tanya balik dia, nak hidup balik? Nak. Kenapa nak hidup balik? Tak sakit. Sakaratul maut bagi orang mati syahid tak ada. Tak ada sakaratul maut. Bagi orang lain, orang mukmin yang lain, bila saat mana dia tanya pada dia, nak hidup balik? Tak nak. Kenapa tak nak? Sakit mati tu terbawa sampai dalam kubur. Sampai bila berhentinya sakit ni? Ulama sebut sakit ni berhenti dengan doa-doa orang yang hidup. Doa anak-anak kita ni baca doa, ya Allah, aku tengok susahnya ayah aku meninggal dunia dahulu, ya Allah. Jadikanlah keringanan dengan doa ni, ya Allah. Anak-anak baca doa. Sampai bila berakhir ni? Dalam satu riwayat kata, kalau anak tak baca doa, sampai bangkit balik di akhirat nanti. Bangun di akhirat tu, terasa lagi sakit. Sakit sakarat. Kenapa yang sakit sangat ni? Kenapa yang tak nak hidup? Yang peliknya, dalam ayat Al-Quran yang saya baca tadi, dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, mulut orang disebut, qala rabbirji'un. Ya Allah, tolong hidup balik, ya Allah. Hidup balik, ya Allah. Kenapa nak hidup balik? Orang mukmin tak nak hidup. Orang mukmin ni, bila tanya pada dia, dia tanya balik, malaikat, aku nak tanya ni. Ni berubah jadi warna hijau ni. Kubur ni jadi berubah jadi warna hijau. Tak jadi warna oranye, kuning oranye, macam-macam gaya ni. Nak sebut, berubah jadi warna hijau molek. Rumput-rumput pula tumbuh. Jadi bau wangi pula ni. Ni datang daripada mana ni malaikat? Datang daripada mana? Malaikat jawab terus. Malaikat jawab. Katanya malaikat ni datang daripada tahajud yang kamu bangun waktu mana kamu hidup. Kamu dulu hidup kan dulu rajin bangun tahajud. Bangun ayah-ayah, ibu-ibu. Jangan malas bangun tahajud. Bangun kita. Kalau kita dapat solat tahajud, buat macam Rasulullah tahajud. Tahajud bila? Rasulullah tidur lepas isyak, Rasulullah bangun kedua, ketiga pagi, Rasulullah solat. Lepas tu Rasulullah tidur balik. Kemudian Rasulullah bangun balik semayang subuh. Itu cara yang terbaik yang Rasulullah buat. Kalau kita yang ni, saya tak cadangkan pada jemaah lah. Orang kita ni biasa kalau dia tidur, dia bangun, dia tidur, dia tak bangun-bangun. Yang menyebabkan saya tak cadangkan kita buat. Yang saya cadangkan, buat macam sahabat-sahabat buat. Dekat nak tidur, dekat tidur, bangun dekat dengan subuh. Dekat dengan subuh, kemudian kita bangun solat, azan subuh. Itu dia cara yang kedua. Kalau kita tahu kita ni tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Ustaz, saya ni susah nak bangun. Saya ni kalau tidur, kalau orang tak kejut, lusa pula bangun. Payah nak bangun. Sebelum tidur tu, lepas sembahyang isyak, belum tidur tu, solat tahajud terus. Senang. Ulama-ulama sebut, kerana tidur tu menjadi sunat je. Nak suruh kita tahajud juga. Malam-malam tu, solat awal-awal. Kita tahu dah, kita sebut dah kepada Allah. Ya Allah, saya ni payah nak bangun, ya Allah. Saya tahajud awal-awal lah. Mudah untuk diri kita ni demikian. Senang kita bangun salat subuh keesokan hari. Nak sebutnya gambaran dalam waktu mana tanya saja pada dia, mula bunyi. Orang dalam kubur tu bunyi. Macam lebah je begitu bunyi. Bunyi. Dia tanya malaikat, bunyi apa ni? Bunyi apa ni? Macam lebah ni. Semakin dekat. Kelip-kelip warna hijau. Warna hijau yang cantik. Datang dekat dengan dia. Kelip cantik. Tanya malaikat, ni apa ni malaikat? Orang mukmin. Dia tanya demikian. Malaikat kata, itulah roh-roh mereka yang telah meninggal dunia. Sebelum daripada kamu dahulu, mula datang nak ziarah kami. Kita mula dengar tu. Cerita panjang. Bila dengar aja, datang dekat dengan kita ni, lalu roh-roh tersebut, kita dengar suara dia. Disebut, biar dia penat lagi tu. Penat. Kerana dia sakarat. Dia tu
Terbawa-bawa lagi ni. Biar dia sekejap lagi kita tanya khabar ni. Kita pun jawab terus. Tak. Kita suruh, mari tengok ni. Mari tengok ni, kain kapan ni. Kain kapan yang kamu tengok ni. Kamu tahu tak siapa yang pakai kain kapan untuk aku tadi? Dalam hadis Rasulullah sebut, setiap mereka yang menghadap depan Allah berbangga dengan kain kapan yang dipakaikan oleh siapa yang memakai untuknya. Siapa yang pakai kain kapan untuk diri kita ni, kita bangga. Kena anak kita, dia sebut anak aku. Anak aku. Anak tadi, waktu mana nak mandi tadi, siap mandi dia yang pakai-pakai. Dia pakai cantik, dia pakai tengok kemah, dia pakai ni. Tunjuk pada mereka sebut. Mula masing-masing mula tanya. Khabar bagaimana saudara saya, bagaimana isteri saya, bagaimana. Mula saat tu, tak terfikir lagi untuk hidup. Tapi yang nak sebutnya, yang tak bersedia ni, ulang. Ya Allah, malaikat, tolonglah bagi hidup balik. Nak hidup ni malaikat mula tanya, ma rabbuka? Ma rabbuka wa ma nabiyuka? Start daripada situ, ulama-ulama kata mula diazab, sampai Rasulullah lalu satu kawasan kubur tu, Rasulullah sebut, ya wailah, ya wailah, ya wailah. Rasulullah sebut. Rasulullah sebut gitu, Rasulullah paling jauh, pergi jauh saja daripada kawasan kubur tu. Sahabat kejar balik Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Kenapa kamu sebut celakalah? Rasulullah kata, tu orang dalam kubur tu tadi dia sedang ditanya oleh malaikat. Malaikat tanya tentang aku. Dia tak boleh jawab tentang aku. Dia mati di zaman aku, dia hidup di zaman aku, tiba-tiba dia tak boleh jawab pada aku. Ya wailah, celakalah dia dan celakalah dia. Nak sebut tak boleh jawab. Tapi kita nak jawab pada tajuk yang kita bincangkan. Kenapa tak bersedia? Bersediakah kita ni? Rupa-rupanya kita ni, hidup di kalangan kita ni yang tak bersedia, ada 3 golongan. 3 golongan yang tak bersedia. Yang saya minta sangat, kita jangan masuk dalam 3 golongan. Golongan mana? Ni golongan orang Islam ni, yang tak bersedia. Yang pertama, orang yang buat zalim pada dirinya sendiri. Yang ni orang tak bersedia. Yang hidup dalam keadaan tak bersedia. Buat khianat pada diri sendiri. Buat khianat ni ramai orang kita gitu. Dia tahu kena bangun tahajud, tapi dia tak bangun. Dia buat khianat, bukan dia buat khianat pada orang. Dia tak boleh bangun. Bangun-bangun dia sebut, padam muka. Malaikat, aku tak bangun pagi tadi. Dia tak boleh jawab. Kenapa dia buat demikian? Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dengar tahu ada kuliah, ada ceramah, tak mari dia. Rela duduk kat rumah dia. Orang tanya tak pergi dengan masjid, ada ceramah. Tak nak. Kenapa tak pergi? Dia cerita bak mati dia sebut. Tak nak pergi lah dia sebut. Betul duduk rumah. Duduk rumah tak apa sikit. Tengok jangan benci cintaku dia. Duduk rumah habis masa. Kamu buat zalim pada siapa? Kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Bila kita tahu dah ada orang ngajar, tiba-tiba kita tak mari dengar. Tak mari dengar. Bazir masa kita. Jangan tuan-tuan. Masjid tuan-tuan ni, saya tahu bahawa masjid ni mesti ada orang buat kuliah. Jangan tak mari. Mari dengar kita. Lepas maghrib je mari duduk. Duduk tak apa. Tertidur pun tak apa. Tertidur pun tak apa. Dengar ngajar. Tidur kita. Tak apa. Dapat pahala. Tapi jangan niat nak tidur. Nak sebutnya mari dengar. Mari belajar. Kalau tidak buat khianat pada diri sendiri. Bila masuk dalam kubur nanti, malaikat tanya terus. Qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Masuk dalam kubur je, malaikat tanya. Kamu belajar tafsir, ustaz nama apa ustaz? Kamu belajar hadis, ustaz nama apa? Kamu belajar fiqh, kamu tumpang ilmu dengan siapa? Guru kamu nama apa? Guru kamu. Kamu tolong jawab sikit, guru kamu nama apa? Kamu tumpang daripada siapa? Ni orang buat khianat pada diri sendiri. Khianat ni ramai orang kita ni. Saya sebut banyak kali. Antara tanda kita khianat yang besar pada diri kita, kita tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, sah-sah dia sedang buat khianat pada diri dia. Dan saya sebut banyak kali dah, mana-mana pun saya sebut. Siapa-siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan dia tak mati dan panjang umur dia tak mati-mati. Jangan mati. Jangan mati kalau tak boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, mati masuk dalam kubur,
Masuk dalam kubur, confirm tak lepas. Ngadap depan Allah. Masuk je malaikat tanya terus. Quran boleh baca Quran? Tak boleh malaikat. WhatsApp boleh dia. WhatsApp boleh, Quran tak boleh baca. Quran tak boleh baca ni, jangan main-main. Orang kita ni, punca tak boleh baca Quran lah yang menyebabkan dia sesat hidup atas dunia. Kita jangan main-main tak boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran ni, duduk kat tiang-tiang ni, petang-petang ambil Quran tu. Nangis kita, ya Allah tak boleh baca, ya Allah. Tak boleh baca, ya Allah. Jalan jari bagi tahu kepada Allah tak boleh baca, ya Allah. Jumpa dengan ustaz, tolonglah hajar sikit ustaz. Saya ni bimbang kalau saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, ya Allah. Tak boleh baca Quran, memang tak lepas. Tak lepas dalam hidup itu. Kenapa tak boleh baca Quran? Masuk dalam kubur, malaikat tanya terus. Allah bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun hidup kamu. Kamu buat apa dia atas dunia? Tak boleh baca Quran, gagak. Tak berusaha langsung. Dah kita tak boleh baca Quran. Bagi tahulah pada AJK masjid, mari masjid ni. Jumpa dengan AJK, tuan, saya tak boleh baca Quran. Saya tak boleh baca Quran. Tolong saya. Teriak kita. Nangis kita ni bagi tahu tak boleh baca Quran. AJK masjid pula jangan jawab, saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab gitu, jangan. Nak sebutnya kita ni biar kita boleh baca Quran. Bila kita ni tak boleh baca Quran, kita sedang buat zalim pada diri sendiri. Buat zalim pada diri sendiri siapa? Dia banyak harta. Banyak. Tahu-tahu dia mati. Tak dan dia nak bagi harta dia untuk jalan agama. Allah, zalim sungguh. Mati dalam keadaan tak bersiap. Dia ada kuasa, tapi dia tak guna kuasa dia untuk mentaati perintah Allah. Zalim pada diri sendiri. Ini kumpulan yang pertama yang disebut dalam surah An-Nisa. Allah cerita tentang kumpulan yang pertama. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Mati dalam poket ada nombor ekor. Mati dalam handphone penuh dengan bahan lucah. Mati dalam keadaan yang keluarga dia tak boleh baca Quran. Keluarga dia tak tutup aurat. Mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Malaikat tanya terus, qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati sebegini rupa? Dia pun jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami orang lemah atas dunia dahulu. Tak sempat nak pergi belajar, tak sempat nak pergi dengar, tak sempat malaikat. Malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi yang Allah buat itu sempit sangat ke untuk diri kamu? Tidakkah Allah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Kenapa kamu tak berhijrah waktu mana kamu hidup atas dunia dahulu? Faulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan mereka Allah sediakan tempat dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ni seburuk-buruk tempat yang disediakan. Ini kumpulan yang pertama. Jangan buat zalim pada diri sendiri. Yang kedua, kumpulan yang kedua, yang berani lawan perintah Allah. Ada di kalangan kita orang Islam tapi lawan perintah Allah. Tak semayang, tak tutup aurat. Orang tanya dia, kamu tak semayang? Tak. Kenapa tak semayang? Aku penat, dia jawab. Habis itu, kamu tak takut neraka ke? Takut. Siapa kata tak takut? Habis itu macam mana nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab. Senang je dia jawab. Bila kita tanya pada dia, kamu tak keluar zakat ke? Kamu tak tutup aurat ke? Kamu tak tahu. Bila kamu tak tutup aurat, kamu masuk dalam kubur nanti, orang tutup juga aurat kamu. Dia kata, peduli apa aku? Kalau dah mati, kubur aku lah. Pandailah orang nak urus aku. Kita kata, yalah, kalau kamu mati nanti masuk dalam kubur, kamu nak jawab apa dia daripada Allah nanti? Dia jawab balik, peduli apa aku dengan kau? Kubur aku, kubur kamu kan? Kita jawab, iyalah, kubur aku. Tapi bila mati nanti, tengok kubur kamu sebelah kubur aku. Tak kenanya dalam kubur nanti. Ada orang yang berani ni,
Siapa tak semayang? Sampai tak tutup aurat. Kita tanya dia, kamu Islam ke kafir? Islam, jangan main-main. Kafir-kafir ni jangan sebut. Marah dia. Lawan ni, lawan alim ulama. Alim ulama kata macam-macam. Sebut pada dia, sebut bagaimana cara hidup atas dunia. Doli apa ulama-ulama? Ulama pun bukan maksum pun disebut. Lawan. Allah sebut ni golongan ni ada ni. Kamu akan jumpa golongan ni. Allah sebut dalam Quran. Falamma nasu ma zukiru bih. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ketika mana mereka mula tak nak dengar segala peringatan Allah. Mayang Jumaat pun tak nak pergi. Puasa pun tidak. Kemudian minum arak. Yang peliknya, bila dia lawan perintah Allah, lagi dia lawan, lagi segar dia. Lagi dia lawan, lagi sihat tubuh badan dia. Kita jadi heran. Jadi heran, dia ni mayang tidak, rumah besar. Dia ni tutup aurat pun tidak, jodoh ada je. Jodoh dia tu, bercerai, kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai. Kita ni jenuh mandi bunga, tak jumpa-jumpa jodoh. Payahnya nak jumpa bunga dia kami. Nak sebutnya, orang macam ni Allah bagi pula. Dan Allah kata, bukan aku bagi, aku istidrajkan dia. Aku istidrajkan dia. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Aku bukalah segala maksiat dia nak buat. Ha, ni kena ingat. Jangan kita jadi golongan ni. Allah kata, falamma nasu ma zukiru bih, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Hatta iza farihu bima utu. Sampai bila aku buka ni? Sampai dia rasa suka sungguh dengan maksiat yang dia buat. Oh, berani. Saya tinggal dekat Shah Alam tu. Bila rumah dia dekat dengan masjid, dia jumpa dengan saya, dia kata, Ustaz, saya ni bosan sungguh dengan azan. Dengan azan ni bosan. Sekali-sekala ni mari, dalam hati ni nak bom je masjid. Dia sebut, kita kata, Datuk, mengucap sikit, Datuk. Saya sebut sungguh ni Ustaz. Saya sebut sungguh ni. Buat cermin tebal. Malam-malam dia kata, pagi-pagi lagi kena bangun dah dia kata. Azan ni. Kita tanya balik, yang Datuk pergi buat rumah dekat masjid tu kenapa? Dia kata masjid buat dekat rumah saya ni Ustaz. Dia kata, bukan saya buat dekat masjid. Dia sebut. Nak sebutnya, marahnya ni. Manusia ni. Islam ke kafir ni? Islam. Bukan orang kafir ni. Yang tak puas hati dengan azan, tak puas hati dengan bacaan Quran, tak puas hati macam-macam gaya ni, yang lawan syariat ni, kebanyakan orang Islam juga. Allah kata, kamu jangan peliklah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka segala maksiat dia nak buat. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sampai dia rasa suka sungguh dengan maksiat yang dia buat. Tengah-tengah dia rasa suka tersebut, akhaznahum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Kami cabut nyawa. Cabut nyawa tu. Faizahum mublisun. Dia masuk kubur tu, tercengang-cengang mulut dia. Terkejut dia. Allah, mati aku. Mati aku tu. Dia jumpa malaikat tu, disebut, qala rabbi irji'un. Malaikat, bagilah peluang hidup balik malaikat. Dia ingat ke malaikat ni macam adik-beradik dia. Minta dengan malaikat tersebut. Ni golongan kedua. Jangan jadi golongan ketiga. Golongan ketiga yang tak bersiap untuk masuk di alam barzah ni siapa? Yang ni kebanyakan di kalangan kita. Saya ingat lagi waktu mana saya belajar dahulu. Guru saya bila disebut golongan ketiga ni, dia menangis. Nangis dia. Nangis lama. Dia pun angkat muka. Boleh jadi kita kot ni kata golongan ketiga. Kalau kita tak jaga betul-betul, kita masuk golongan ketiga. Siapa? Dia pun sebut ayat Quran dalam surah Al-Kahfi. Allah cerita, ada sekelompok manusia yang masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, baring je jenazah dia tu. Bila hadap je, muka dia ke kiblat, dia pandang kanan, pandang kiri, belakang, depan, tengok-tengok, kosong amalan menghadap depan Allah. Tak ada benda. Semayang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, haji tak ada, kosong amalan. Allah turun tengok tak ada. Allah sebut, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Muhammad, cuba kamu sebut pada umat kamu tu,
Ada orang yang masuk dalam kubur, waktu mana dia masuk-masuk, akhsarina a'malah. Kosong amalan menghadap depan Allah. Tak semayang ke? Semayang. Tak puasa ke? Puasa. Tak zakat ke? Zakat. Tak buat haji ke? Buat haji. Tapi kenapa jadi kosong ni? Kenapa jadi kosong? Di saat mana turun-turun, tiba-tiba tengok tak ada. Tak ada. Macam kita turun kapal terbang. Bila kita turun kapal terbang, sebuah negara tak pernah kita sampai. Sampai di Colombia lah, misal contoh. Turun-turun dekat Colombia. Turun dekat Korea Utara, misal contoh. Turun-turun, immigration tanya, pasport, mana pasport? Kita pun seluk poket, cari pasport tak ada. Cari beg duit tak ada. Cari handphone tak ada. Cari tak ada berlaku. Nak buat macam mana? Turun di negara yang tak pernah kita sampai. Ni, waktu mana turun tu, immigration tanya, pasport, mana pasport? Tak boleh jawab dah. Kita nampak apa dia? Maksud tu. Nampak muka John 6 terus tak menerai. Kita mesti terbayang tu. Habis aku, habis. Ni bukan turun Korea ni. Turun dekat barzah. Turun-turun orang letak jenazah kita. Pandang kanan, pandang kiri. Ada amalan. Kenapa tak ada amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Allah mula sebut. Punca, kamu biarkan hidup kamu sesat sepanjang kamu hidup atas dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tiap kali mana mereka buat amalan, mereka ingat amalan itu diterima di sisi Allah, rupa-rupanya Allah tak terima amalan yang dibuat tersebut. Allah tak terima. Sembahyang tapi tak terima. Macam kita nak sebutkan dalam hadis Rasulullah sebut, kam min qa'im laisa lahu illa ta'ab wan nasab. Berapa ramai orang bangun tahajud malam tak dapat apa-apa kecuali letih dan juga lelah je yang didapat. Wa kam min sa'im, berapa ramai orang puasa dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali dapat letih dan dahaga daripada puasa ni. Berapa ramai orang pergi buat haji tak dapat haji pada diri dia, mabrur haji dia, kecuali habis duit, habis tenaga je pada diri dia. Kenapa jadi demikian? Punca dia sesat. Sesat kat mana kita sesat kita? Kat mana? Tak masuk ajaran sesat pun sesat kita. Takkan kita jadi sesat juga? Sesat kat mana? Ulama kata sesat pada 3 tempat. 3 tempat ni biasa sesat. Yang pertama, tak yakin dengan Islam. Ni. Lagi lama hidup, lagi tak yakin dengan Islam. Hamba ni boleh belaka dia sebut. Hamba ni boleh belaka. Boleh belaka apa dia? Marilah ajaran apa pun hamba terima semua. Yang jenis campur belaka. Jangan. Islam dia tak campur. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Jangan kita campur Islam dengan liberal, jangan. Jangan campur Islam dengan nasionalis, jangan campur. Jangan campur Islam dengan sekularis, jangan campur. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Bila kita sebut Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu benar-benar Islam. Orang kita ni tak percaya dengan Islam, tak yakin dengan Islam. Kita ni kan tak yakin. Biasa pergi ke bank, pegawai bank tanya, ni nak buka akaun cara Islamik ke cara konvensional ni Ustaz? Dia tanya, Pak Cik nak buka akaun cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya. Dia tanya boleh. Dia boleh tanya tu, mana yang untung? Padahal dah sebut dah, ni cara Islam, ni cara konvensional. Orang kita tak percaya kan? Tak percaya dengan pendidikan Islam. Orang tanya dia, tak hantar anak menghafal Quran. Dia tanya balik, nak kerja benda menghafal Quran. Anak dah besar nanti dah menghafal Quran, boleh nak jadi pilot. Boleh nak jadi yang disebut dengan doktor. Boleh jadi. Tak yakin dia. Quran dia tak yakin. Sahabat saya, dia tegur sahabat dia. Depan saya, dia sebut, tak hantar anak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, Ustaz nak suruh anak saya mati terbakar ke? Tak yakinnya dia dalam hidup. Anak kita kan, orang kita ni tak yakin dengan pendidikan Islam. Tak yakin ekonomi Islam. Tak yakin politik Islam. Politik Islam tak yakin. Ustaz, jangan cerita politik suku, agama suku lah Ustaz. Ada dalam hidup dia. Kalaulah politik suku, agama suku, Rasulullah merintah Madinah macam mana?
Rasulullah mentadbir negara tu macam mana? Kalau Rasulullah tak menggunakan politik Islam. Politik Islam. Jangan kamu campur. Bila kamu campur, ni. Bila sampai di halqum ni, syaitan pujuk terus. Anakku, syaitan nyaman jadi arwah ayah. Rasulullah sebut dalam hadis yang sahih. Cerita tentang, bila kau nak meninggal dunia, syaitan nyaman menjadi arwah ayah ni. Dia kata apa dia? Wahai anakku, jangan mati dalam Islam. Ni, mati macam Abah mati ni. Abah mati dahulu mati dalam Yahudi. Mati dalam Yahudi, jangan mati dalam Islam. Bila kita cuba nak mengucap juga, datang sebelah kiri. Ngaku jadi arwah ibu pula. Buka baju ni, tayang buah dada. Rasulullah sebut tayang buah dada ni, tunjuk pada anak dia. Anakku, buah dada ni pernah menyusukan kamu dulu, waktu mana kamu kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Kristian. Ummi mati dalam Kristian dahulu. Di sini ni, tuan-tuan, di Kuala Terengganu ni, syaitan Kuala Terengganu ni tak sebut mati dalam Yahudi. Syaitan Kuala Terengganu ni tak sebut matilah dalam Kristian, dia tak sebut. Kita tak kenal pun Yahudi. Dekat nak meninggal dunia ni, syaitan kawasan ni kata apa dia? Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam sekularis. Tak yakin dengan Islam. Tu dia tak sebut lagi, matilah kamu dalam Islam hadari. Matilah kamu. Pening kepala kita. Pening kepala kita. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Dia tak campur. Dia tak campur, saya nak sebut betul-betul. Kena ingat, bila kita ni Islam, jangan pilih selain daripada Islam. Wa man yabtaghi al-islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam, Allah tak terima dalam hidup dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia akan termasuk di kalangan orang rugi. Pelik, kita orang Islam tapi tak percaya pada Islam. Orang Islam tak percaya pada Islam. Siapa lagi nak suruh percaya terhadap Islam? Kalau orang Islam sendiri tak percaya pada Islam. Ni nak sebut gambaran yang pertama. Bila masuk dalam kubur, kosong amalan menghadap depan Allah. Yang kedua, kenapa sesat? Sesat kat mana? Sesat dalam ibadah. Ibadah kita ni, cuba kita perhati betul-betul. Kita ni lagi lama kita solat, lagi khusyukkah kita solat? Ataupun kita lagi lama solat, lagi rasa nak marah pada Tok Imam yang baca panjang-panjang. Kita ni semayang ni, bila kita semayang ni, lagi tua kita, umur kita ni, lagi berebut sah pertama ke, lagi tua umur kita ni, lagi berebut sah belakang. Ataupun lagi tak mari semayang langsung. Dalam hidup kita ni, cuba betul terang. Dalam hidup kita. Sejak kita solat ni, berapa kali air mata kita niti. Keluar air mata ni, tengah sujud tu, basah tempat sujud. Bila kita ni menangis, angkat tangan doa ni, nangis sampai peringkat basah janggut-janggut. Berapa kali dalam hidup kita? Kenapa kita solat kita tak jadi khusyuk? Angkat takbir ni, Allahu Akbar, start daripada Allahu Akbar tu, masuk giant, keluar giant. Masuk Maidin, keluar Maidin kan? Kenapa kita jadi begitu? Jawabnya, dunia kita ni besar. Dunia ni tengah besar dalam dada kita. Belajarlah untuk kecilkan dunia. Dunia ni kena jadi kecil. Akhirat tu kena jadi besar. Siapa yang membesarkan dunia, dia besar dunia, akhirat jadi kecil terus. Dalam hidup ni, bila kita nak suruh lazatnya ibadah, nak suruh rasa nikmatnya, tak sesatnya dalam ibadah, belajarlah kita untuk kita ni menjadikan besarnya akhirat. Nak semayang tu, Allahu Akbar. Allahu Akbar tu, naik bulu roma ni, Allah yang maha besar sungguh aku. Aku ni kecil je ya Allah. Bila berdiri tu, semakin lama kita berdiri, semakin nikmat dalam solat kita. Ni orang dipanggil tak sesat dalam ibadah. Dalam solat kita jaga. Kemudian tak nak tahu sesat tak sesat lagi, nikmat tak nikmat baca Quran. Suka tak suka baca Quran. Lagi berusia, lagi kita baca Quran. Bila Quran kena baca. Saya nak sebut sebelum mana subuh, ayah-ayah dan ibu-ibu. Ambil peluang sebelum mana subuh. Siapa yang rajin baca sebelum mana subuh, dia masuk dalam kubur tak menyesal dia menghadap depan Allah. Baca Quran ni sebelum mana subuh. Innal Qur'anal fajr kana mashhuda. Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh, dia akan menjadi peguam bela pada kamu
sewaktu mana kamu menghadap di hadapan Allah. Baca. Sebelum subuh ni mari dah. Duduk di masjid. Umur 60 tahun dah kita. Saya sebut banyak kali dah tempat mana pun. 60 tahun ni tak masuk pejabat dah kita. 60 tahun. Mana masuk pejabat dah? Duduk di rumah dah. Tak ada kerja lain dah kita. Nak tunggu umur 93 tahun baru masuk pejabat balik. Lambat lagi nak masuk pejabat. Umur kita dalam umur kita ni. Mari masjid. Duduk masjid baca Al-Quran. Berebut baca Al-Quran ni. Duduk penuh ni. Saya tengok Quran yang penuh depan ni. Ni mudah-mudahan semua ada orang yang baca Quran. Sebelum ada subuh, baca Quran. Sebanyak mana baca Quran, sebanyak mana kita makan. Makan berapa kali sehari? Makan 3 kali sehari. Baca Quran 3 kali sehari. Makan untuk dasar yang akan hancur. Kita lagi makan, lagi cepat mati. Lagi banyak makan, lagi cepat mati. Baca Quran, lagi rajin baca Quran, lagi hidup roh kita. Roh kita ni akan hidup. Hidup roh ni. Bila orang mandi jenazah kita ni, Quran tu masuk di antara tangan kanan dan tangan kiri kita ni. Kemudian di antara tangan kita ni, dada kita dan tengah-tengah ni, Quran yang mendampingi kita. Bila orang nak ke bumi jenazah kita, nak turun jenazah kita tu, Quran keluar, bau wangi semerbak. Menjadi pemuda yang cantik dan handsome. Dalam hadis Rasulullah cerita tentang Quran yang kamu baca dan kamu hidupkan dengan Al-Quran. 2. Yang 3, dalam sesat dan ibadah ni apa dia? Kita ni lagi tua, lagi kedekut jadi. Lagi nyayang pada harta benda. Jangan. Biar kita ni dalam hidup kita, kalau kita tak derma pun kita kena derma juga akhir. Sebelum daripada kita kena paksa didermakan harta benda kita, baik kita derma sekarang. Bagi sekarang. Jangan simpan harta benda kita. Ramai orang kita ni disimpan. Orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz. Kita tanya, tak tua lagi ke sekarang? Baru nak tua. Baru nak tua. Siapa yang suruh simpan untuk hari tua tu? Siapa suruh? Jangan simpan. Islam tak suruh dah kita menyimpan untuk kita tua. Habis tu simpan untuk apa? Simpan untuk ke syurga. Macam mana simpan untuk ke syurga? Kita tukar. Sekarang kita derma. Orang tanya, kenapa banyak sangat derma ni? Bagi je tiap-tiap hari ada je bahagian yang kita bagi. Terjawab, saya nak masuk syurga. Saya nak masuk syurga. Mudah-mudahan derma saya ni, Allah terima amalan-amalan yang saya lakukan ini. Ni sesat yang kedua. Sesat yang ketiga, buruknya akhlak. Ni sesat yang ketiga, buruknya akhlak. Orang kita sesat dalam akhlak. Di antara tanda buruknya akhlak ialah payahnya nak bertaubat. Payahnya nak taubat. Kita jadi sukar. Lagi tua, lagi tak nak taubat. Lagi payah untuk kita nak terima hakikat kebenaran agama. Oh, bahaya. Dalam hidup kita, biar kita semakin berusia, semakin kita banyak taubat. Sebanyak mana taubat? Rasulullah sebut, sebanyak 70 kali sehari. Aku taubat pada Allah. Inni atubu ilallahi aktsara sab'ina marrah. Akak tangan kita ni sebut pada Allah, ya Allah. Kita sebut, ya Allah, banyaknya dosa aku ni ya Allah. Sampai aku tak boleh nak sebut banyak mana dosa aku ya Allah. Titik air mata kita, titik tu. Angkat tangan, pegang muka kita ni. Ya Allah, aku ni banyak sungguh dosa ya Allah. Sampai aku tak rasa nikmatnya dalam ibadah pada kamu ya Allah. Kita pun menangis seorang-seorang. Bangun malam-malam. Katanya Imam Ghazali, dalam kitab dia cerita, ada seorang hamba Allah. Dosa apa dia tak buat atas dunia? Di kota Baghdad. Dia buat dosa ni banyak. Dosa tiap-tiap hari buat dosa. Dosa yang banyak. Dosa apa dia tak buat? Dia buat semua dosa. Satu hari dia mati. Bila dia mati, Imam Ghazali kata, isteri dia bagi tahu ada orang, penduduk kota Baghdad. Suami saya mati. Marilah mandikan jenazah suami saya. Tolonglah solat jenazah suami saya. Tak ada seorang pun bergerak. Diamnya. Tahu dah suami jahat, katanya orang. Suami jahat. Takkanlah kita nak pergi mandi jenazah orang mati begitu. Tak ada manfaat begitu. Orang pun tak pergi. Zuhur tak pergi. Dia tunggu start daripada pagi. Tak mari orang. Zuhur tak mari. Lepas zuhur tu, dia tunggu. Tak ada juga. Orang mari ni, dia pun ambil jenazah suami dia, dia mandi sendiri.
Jenazah isteri mandi. Siap mandi. Golek jenazah ni atas kain kapan. Bila golek jenazah atas kain kapan, Imam Ghazali cerita dalam kitab dia. Bila golek saja siap kapan sendiri, ambil pelepah kurma, tak golek pula jenazah suami ni atas pelepah kurma. Kemudian tarik dengan kaldan, tarik sampai asar. Sampai asar tu gali kubur jenazah suami. Gali kubur, isteri seorang buat. Siap gali tu sampai parah dada, lompat naik. Lepas asar. Bila lepas asar tu lompat naik, tengok ada seorang hamba Allah yang tua, mari. Dalam keadaan mengah ni. Jumpa dengan dia. Orang tua tu dia tengok orang alim di kota Baghdad. Isteri dia. Dia kata, ni jenazah suami kamu kan? Katanya isteri dia sebut, ya, jenazah suami aku. Katanya orang tua sebut, bagi panggil penduduk kota Baghdad ni, bagi tahu pada dia, aku nak semayang jenazah hamba Allah ni. Bagi tahu kan? Isteri dia pun pergi berjumpa ni. Bagi tahu, orang alim ni datang nak semayang jenazah, dia jemput semua datang. Orang pun pakat datang. Dengar orang alim ni datang, nak semayang, nak ke bumi jenazah, pakat datang. Bila datang je, tanya terus orang alim, kenapa kita nak semayang jenazah orang yang mati dalam keadaan banyak dosa ni? Mati dosa, hidup buat dosa ni. Orang alim kata, dah, mari kita semayang dulu. Siap semayang, ke bumi semua, selesai. Siap selesai tersebut, orang alim tu kata, aku lepas zuhur tadi, aku tertidur lepas zuhur. Bila aku tidur, aku dengar suara dalam mimpi, bersegeralah pergi ke hujung kota Baghdad ini. Ada satu mayat yang nak dikebumikan oleh seorang perempuan, yang jenazah tersebut sudah diampunkan dosa dia di sisi Allah. Terkejut orang ramai. Allah ampun dosa dia. Dosa, dia buat banyak-banyak begitu. Allah ampun dosa dia. Macam mana Allah boleh mengampunkan dosa dia? Tanya orang alim tu, orang alim tu kata, aku tak tahu. Aku tak tahu. Tanya isteri dia. Tanya isteri tu jawab. Dia kata, boleh jadi ada 3 sebab je. Dekat nak meninggal dunia jenazah suami saya ni, dia kata, dekat nak meninggal dunia 2 minggu, 3 minggu sebelum nak meninggal ni, rumah saya ni didatangi 2 orang anak yatim piatu. Tiap-tiap hari anak yatim piatu tu datang. Dia datang, dia sampai ke rumah, dia tunjuk perut dia lapar, arwah ni siap makanan, siap pakaian, kemudian mandi anak yatim piatu ni, suruh masuk dalam rumah, dia suap sendiri ke mulut anak yatim piatu sebut. Dia siap, dia buat tiap-tiap hari begitu. Sampailah dia meninggal dunia hari ni. Orang ramai kata, tu biasa je, kita boleh buat. Kita boleh buat. Tapi isteri dia kata, yang kedua, tanya isteri dia, arwah suami aku ni, dulu dia kata, dia minum arak, dia balik tidur. Malam-malam, pukul 2, pukul 3 pagi dia terbangun. Dia bangun ni, dia mandi, dia mengesok ke bucu-bucu rumah tu. Dia pergi tiap-tiap bucu-bucu rumah tu, dia kata. Dia angkat tangan, dia sebut, ya Allah, dengan dosa-dosa yang banyak yang aku lakukan ini, ya Allah, di sudut neraka mana kamu nak bakar aku, ya Allah. Dengan dosa-dosa banyak ni, ya Allah, dosa aku ni banyak saja. Di sudut neraka mana kamu nak bakar aku ni, ya Allah. Dia menangis. Dia menangis sampai dia tertidur. Dia sebut, ya Allah ampunkanlah dosa. Ya Allah ampunkanlah dosa. Dia tertidur. Bila dengan azan subuh, yang ketiga dia bangun, dia mandi pula, kemudian dia pergi sembahyang subuh berjemaah. Kemudian begitulah rutin dia di akhir-akhir kehidupan dia ni, sampailah dalam keadaan dia menghadap di hadapan Allah SWT. Allahu Akbar. Orang mabuk, minum arak, tidur, sempat lagi bangun sembahyang subuh berjemaah. Kita ni tak mabuk, tak bangun-bangun kita ni. Nak sebutnya jauhnya kita. Katanya Imam Ghazali, ulama tu jawab terus, inilah sebab kenapa Allah menjadikan dia di kalangan ahli syurga Allah, dan Allah ampunkan dosa. Jemaah sekalian, kita ni boleh jadi kita ni tak buat benda yang jahat, tapi kita ni ada benda yang jahat satu. Sombong dalam diri kita. Sombong. Aku ni tak ada dosa. Aku ni tak buat. Aku ni tak perlu nak taubat. Aku ni aku ni lah yang menyebabkan akhirnya kita mati dalam keadaan kosong amalan menghadap depan Allah. Mudah-mudahanlah kita selamat daripada 3 golongan itu, dan kita dimasukkan di kalangan orang yang bersedia untuk menghadap depan Allah.
waktu mana kita dipanggil untuk menghadap depan Allah nanti insya-Allah. Terima kasih di atas jemputan ini. Saya pohon kemaafan kerana panjang sikit masa. Sejam lebih saya bercakap ini. Saya harap supaya Allah ampunkan dosa kita. Saya nampak 2-3 kali dah betul tulang belakang ni. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Kita bertemu lagi dalam perbincangan yang panjang lagi. Malam-malam yang indah di malam di barzakh. Kemudian kita bercerita lagi mengenai bagaimana suasana kita di barzakh nanti. Suasana yang panjang lagi, jauh lebih panjang daripada kita cerita tentang dunia terhadap cerita di akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan jangan terlupa, tuan-tuan hadir di majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan dengar jadi ustaz-ustaz yang mengajar cerita tentang mengenai akhirat, datang para hadirin sekalian. Jangan malas untuk datang dengar. Ustaz-ustaz pun banyakkan cerita sikit, bagi tahu sikit, buka kitab, baca kitab-kitab, hadis-hadis yang cerita tentang mengenai suasana akhirat. Biar mudah-mudahan orang kita tak lekat sangat dengan dunia. Biar kita ni sentiasa sama di kalangan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo nak sebut satu lagi Ustaz. Sebelum daripada kita baca doa, ambo nak baca doa sikit hujung ni. Boleh kan? Di luar sana tu ada kitab yang ambo karang terhadap kitab persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati, kita nak baca apa dia? Doa apa dia yang diajar oleh Rasulullah? Sama ada kita pergi ziarah orang nak mati ataupun kita sendiri dekat nak mati, nak buat benda. Patutnya kita lakukan apa dia sebelum daripada kita mati ni sendiri. Kitab ni anak karang sebelum daripada anak diberhentikan untuk kuliah di Radio Aikil. Bila kerajaan baru ni tak benarkan anak kuliah di Radio Aikil, takut ramai sangat orang tahu bab mati. Jadi anaknya tak sempat nak cerita tentang kitab ni lah. Kitab yang kecil je, tapi kitab ni besar nilai dia. Dalam ni ada satu doa yang pernah anak dapat daripada guru anak, yang Rasulullah ajar kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah ajar pada Abu Hurairah, kalaulah kamu baca doa ni Abu Hurairah, kamu mati lepas pada kamu baca doa ni, tempat kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Doa ni anda dapat pada muka surat 62 dalam kitab ni. Kitab ni anda dapat daripada guru anda dan anda nak baca pada jemaah sekalian. Jemaah ikut doa ni. Kemudian lepas pada doa ni kita baca ni, ramai-ramai kita baca ni, hujung nanti anda sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada jemaah semua. Jemaah jawab, kami terimalah. Sebab waktu mana anda belajar dahulu, guru anda sebut, aku ijazahkan pada kamu doa ini. Lalu anda pun sebut, saya terimalah. Lalu sama juga waktu mana anda belajar ni, anda baca doa ni, jemaah yang hadir pada malam ni ambil doa ni, pakat-pakat baca, kemudian lepas tu ajar pada keluarga masing-masing. Mudah-mudahan keluarga kita semua boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah pada Abu Hurairah. Tuan-tuan ikut je, anda baca, tuan-tuan ikut. La ilaha illallah, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih ala kulli halin. Allahu akbar kabira kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna.
Saya ijazahkanlah doa ini pada jemaah semua. Jemaah sekalian, kitab ni sebenarnya saya bangunkan sebelum daripada ni saya karang kitab Malam Tama di Barzah. Kemudian saya karang lagi kitab Teman di Barzah. Siapa yang akan teman pada kita di Barzah. Kemudian saya karang lagi kitab yang ketiga, Kabar daripada Barzah. Kemudian saya karang lagi kitab Talian Hayat di Barzah. Semua ni sebulan yang sudah kitab ni keluar ni. Saya ijazahkan pada semua jemaah yang hadir malam ni untuk masing-masing kuliah, mengajar, bagi tahu pada keluarga, bagi tahu pada masyarakat kita tentang suasana di barzah kita yang kita akan lalui sebentar lagi. Kemudian lepas pada tersebut, baca jadikan amalan. Kenapa anak karang kitab ni ya? Di antara sebab yang pertamanya anak nak suruh semua orang kita di Malaysia ni mati masuk syurga Allah SWT. Ni yang anak inginkan dan cita-citakan sangat supaya ramai di kalangan kita boleh selamat daripada neraka Allah. Yang keduanya anak bangunkan sekolah tahfiz di belakang anak ni. Ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz di mana pelajar ada lebih kurang 1000 orang lebih pelajar yang menghafal Quran. Satu di Kelantan, satu di Pahang, satu lagi di Shah Alam, satu lagi di Pulau Langkawi, satu lagi di selatan Thailand. Selatan Thailand tu pelajar asalnya 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 460 orang pelajar. Tiap-tiap bulan anak kena hantar lebih kurang 30,000, 40,000 untuk membiayai mereka ni sendiri. Bagaimana cara nak suruh kita nak tanggung mereka ni sendiri? Anak suruh mereka bela lebah di selatan Thailand. Di selatan Thailand tu mereka bela lebah. Lebah tersebut mereka letakkan depan mereka. Mereka bangun tahajud, mereka sujud selama 3 jam setiap pagi. Doa pada Allah. Kemudian madu lebah tu mereka hantar ke Shah Alam. Anak gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, anak kata minum air madu. Minum untuk muntah, keluar benda yang pelik-pelik. Di Malaysia kita ni kuat ilmu sihir. Orang kita ni kuat sihir menyihir. Kuat sangat. Santau menyantau pun kuat. Baru ni ada seorang hamba Allah. Dia kena sihir tu. Kita baca ayat-ayat Quran, muntah tu keluar satu plastik putih. Cacing-cacing warna putih. Satu plastik. Nak sebutnya banyak sangat. Orang kita ni sihir. Baru ni ada hamba Allah. Dia pergi tu. Dia x-ray. Dia tunjuk x-ray dekat hospital. Penuh. Paku-paku dekat betis dia. Paku dalam betis dia. Kemudian doktor kata kalau operate semua ni, maknanya hancurlah daging-daging. Sebab banyak sangat paku ni. Doktor suruh jumpa dengan perawat Islam. Kita pun baca ayat Quran. Bagi minum air madu. Tepuk, keluar paku-paku tu. Kira-kira sebanyak 121 pucuk paku. Nak sebutnya sihir, orang kita ni kuat sangat. Siapa yang masukkan paku dalam betis ni? Kalau tidak kerana sihir menyihir di kalangan kita. Kuat ilmu sihir di kalangan kita ni. Sihir ni pula kebetulan tak ada undang-undang di Malaysia kita ni. Kita ni kena sihir, kita pergi report pada polis. Tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Nak sebutnya tak ada undang-undang. Jadi, para hadis sekalian cuba buat amalan. Mudah-mudahan kita berselamat daripada benda-benda demikian. Ada yang kena kencing manis teruk, dia minum air madu, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena, saya pernah kena batuk karang sekali, minum air madu tu keluar batuk karang. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Ni satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Berbalik madu, satu lagi belakang parang lah jawapannya. Madu tu, para hadis sekalian ambil kacau dengan air suap. Kemudian letak dalam peti ais. Kemudian dah sejuk dah, hidang pada keluarga masing-masing. Kemudian Rasulullah sebut, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, amalkan cuba minum air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Kita akan rasa nikmat yang tak terkata. Nikmatnya air dalam syurga Allah SWT yang dirasakan di dunia ini lagi. Itu cara demikian. Kalau tak boleh juga para hadis sekalian pakai ambil pamphlet ni lah. Pamphlet ni ada kat luar nanti. Kemudian pergi ke bank-bank. Kemudian diri depan mesin bank tu. Semayang sunat istiqarah dulu. Nak infak ke nak derma ke nak. Cara demikian. Pakat-pakat sebar dah. Manalah tahu ada orang yang siapa yang teringat pada arwah ayah, arwah mak. Niat saya sedang bangunkan sekolah. Sekolah ni ada beberapa nombor akaun yang diperlukan sangat untuk jemaah-jemaah sekalian bantu pakat-pakat demikian insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, sewaktu mana kami mendatangi rumah kamu tadi, ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Kamu jadikanlah saat kami bersimpuh di dalam majlis ilmu ini, ya Allah, kamu ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Ya Allah, saat kami datang tadi, ya Allah, kami bawa anak-anak kecil kami bersama, ya Allah. Kamu jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, ya Allah, dengan tadahan doa sesama kami ini, ya Allah. Ya Allah, saat kami mendatangi kamu tadi, ya Allah, kami mendatangi ke rumah kamu ini, ya Allah, kami datang dengan penyakit-penyakit yang banyak, ya Allah. Kamu jadikanlah dengan tadahan doa sesama kami ini, ya Allah, penyembuh kepada penyakit yang kami deritai ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hati kami ini, ya Allah, sentiasa berbolak-balik, ya Allah. Jadikanlah hati kami ini, ya Allah, hati yang sentiasa tetap dengan agama kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu, ya Allah, terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Di saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air yang merenjis badan kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad itu, ya Allah. Saat mana kami mula disalatkan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu datangkanlah dan kamu hadirkanlah anak-anak kami yang saleh, ya Allah, yang akan mengimamkan salat jenazah kami, ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Ya Allah, tatkala mana jenazah kami mula diturunkan ke barzah nanti, ya Allah, kamu ringankanlah himpitan kubur itu, ya Allah. Kamu wangikanlah kubur kami, ya Allah, dengan wangian raihan, ya Allah. Saat mana kami mula dihadapkan muka ke kiblat nanti, ya Allah, saat mana mula diturunkan liang lahat kami, ya Allah, kedengaran tanah-tanah yang turun itu, ya Allah, kamu jadikanlah kubur kami, ya Allah, di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Tetapkanlah kata-kata kami nanti, ya Allah. Senangkanlah kami menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu, ya Allah. Ya Allah, di saat mana sunyinya kubur kami nanti, ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami, ya Allah. Saat mana kami mula sunyinya kubur kami nanti, ya Allah, di malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah, arwah anak-anak kami, ya Allah, arwah pasangan hidup kami, ya Allah, arwah mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin, ya Allah. Ya Allah, saat majlis sebegini, ya Allah, kerinduan kami seringkali kepada arwah ayah kami, ya Allah. Rindu kami saat mana kami bersama dengannya di saat kami berada di majlis ilmu dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu saat tangannya mengusap-ngusap kepala kami, ya Allah, sambil membaca-baca doa untuk di kepala kami dahulu, ya Allah. Rindu kami terhadap arwah ayah kami, ya Allah, kamulah yang mengetahui, ya Allah. Rindu saat kami membesar dalam dakapan dan pelukannya itu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami saat dengan mereka dahulu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap arwah ayah kami, arwah ibu kami dan ibu bapa kami yang masih hidup itu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah, khususnya untuk ibu kami itu, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah,
Kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah berpaling saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami, ya Allah. Kami pernah menghempaskan pintu, ya Allah, saat mana ibu kami memanggil-manggil nama kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tahu redha ibu kami menjadi besar dalam hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan seringkali berantakan dalam kekeluargaan kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah. Sekeji mana pun kami, ya Allah. Sejahat mana pun kami, ya Allah. Segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali pada kamulah yang maha mendengar setiap rintihan doa hamba-hambamu ini, ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa yang kami lakukan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami meminum di air telaga Kausar itu, ya Allah. Ya Allah, kamu pilihlah kami, ya Allah, untuk kami dilayakkan untuk meminum di air telaga Kausar itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya salihin, ya Allah. Bersama pasangan hidup kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Jiran tetangga kami, ya Allah. Sahabat handai kami, ya Allah. Dan mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencium jari jemarinya, ya Allah. Mengucup dahinya, ya Allah. Memeluk tubuh badan nan indah itu, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami meletakkan kepala kami di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal